Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita mengambil manfaat daripada tafsir yang terkenal di alam Nusantara ini, iaitu tafsir Hamka. Yang mana pada kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh. Cuma bila sampai ayat yang ketujuh tu, saya tak sempat nak bacakan ulasan Hamka pada ayat yang ketujuh tu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima, 6 dan 7 menceritakan berkenaan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, lalu memberikan sesuatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, fanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalannya ke arah yang mudah. Maka saya menyebutkan dalam kuliah yang lepas, Allah apabila memudahkan untuknya ke jalan yang mudah, ulama tafsir mempunyai 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksudkan dengan mudah itu, Allah memudahkan jalannya ke arah yang mudah, iaitulah syurga. Iaitulah syurga. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Allah Ta'ala mudahkannya ke arah kebaikan. Maksudnya kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, kalau dia banyak bersedekah, banyak memberikan sesuatu yang baik, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke arah kebaikan. Yang mana akhirnya kebaikan itu juga akan membawa ke syurga. Jadi tafsiran yang pertama dan kedua ni bukanlah tafsiran yang saling bercanggahan, tetapi tafsiran yang saling kait-mengait. Manakala tafsiran yang ketiga, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya untuk ke arah yang mudah, iaitu kembali semula melakukan kebaikan yang telah dia lakukan. Kalau orang tu beriman dan dia sentiasa memberikan kebaikan, kebaikan itu akan diulang dan akan diulang sehingga menjadi konsisten pada amalannya. Dalam istilah syar'i kita panggil istiqamah. Seperti mana di dalam hadis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat bagaimana ataupun apakah nasihat yang ingin diberikan kepada sahabat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah. Ya, istiqamah maksudnya konsisten berada di atas kebenaran. Nak konsisten berada di atas kebenaran ni bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, nak konsisten melakukan amal saleh bukan mudah. Sebab itu manusia ni memerlukan suasana, memerlukan persekitaran yang baik untuk terus kita kata apa, memberi kesan kepada dia supaya dia terus melakukan kebaikan tanpa putus-putus.
Sebab tu kadang-kadang kita sendiri tahu, kan? Kalaulah kata kita semayang kat rumah umpamanya. Kan, kalau kita semayang kat rumah, kadang-kadang ada waktu, bahkan mungkin dalam kebanyakan waktu, kita tak salat pun qabliyah dengan ba'diyah. Kan? Kita salat fardu aja. Mungkin tuan-tuan berbeza. Tapi kalau saya tengok diri saya, kalau semayang kat rumah, salat qabliyah dengan ba'diyah ni rasa macam susah sikit nak buat. Kalau buat pun rasa macam adalah sikit susah. Tapi kalau kita salat di masjid, kalau kita salat di masjid, kita pergi sebelum azan, kita akan mulakan dengan salat tahiyatul masjid. Tak ada siapa paksa pun. Tapi bila kita tengok orang sana buat, bila kita tengok orang sini buat, dan kita pun berada dalam masjid, lalu kita terdorong secara tidak sengaja ataupun secara tanpa paksaan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kan? Kemudian bila azan pula, tak ada siapa paksa untuk kita laksanakan salat qabliyah. Lepas daripada salat fardu, tanpa siapa ada paksa pun. Tak ada siapa pergi letak pistol dekat kepala, hang salat ba'diyah sekarang. Tak ada. Tapi kita terdorong untuk melaksanakan salat ba'diyah. Kenapa? Kerana suasana itu mempengaruhi. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, Allah menganjurkan manusia ni berlumba-lumba dalam memberikan kebaikan, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab bila semua manusia berlumba melakukan kebaikan, automatik dia akan menimbulkan satu budaya. Dia menimbulkan satu budaya, manusia nak buat benda baik. Manusia terbiasa dan terdorong melakukan benda baik. Dulu ada satu video saya tengok disebarkan di media sosial, kan. Satu video yang mana video tu satu orang perempuan. Dia orang nak buat orang kata apa, kajian sosial sikit. Perempuan tu masuk dalam klinik. Yang mana dalam klinik tu waktu perempuan tu masuk dah ada orang menunggu turn. Style dia, kursi tu disusun yang paling dekat dengan pintu doktor sehinggalah yang paling jauh. Setiap kursi tu ada orang. Jadi dibunyikan siren. Tit, bunyi siren. Bila bunyi siren, semua orang dalam klinik tu bangun. Kecuali perempuan ni. Perempuan ni tak tahu apa, dia baru masuk. Yang bangun tu, semua berpakat. Sesama dia orang, bila bunyi siren je, kita bangun. Tak tahu apa sebab pun, saja je nak tengok perempuan tu macam mana. Jadi mula-mula perempuan ni dia tengok orang bangun, dia pun pelik. Siapa bangun? Kan? Pasal apa semua ni pakat bangun belaka, kan? Jadi dia tak tahu pasal apa. Tapi dia tengoklah kali pertama. Kali kedua bunyi siren. Tin. Semua pakat bangun. Dia pula tengok lagi sekali. Dia pun nak bangun. Tapi lambat sikitlah dia bangun. Kan, lambat sikit dia bangun, tapi dia dah mula bangun. Kemudian bila dia dah bangun kali ketiga, dia pun tunggu sekejap. Dia kata, mungkin lepas ni kalau bunyi siren kena bangun juga kot, kan. Dia pun tunggu. Bunyi siren kali ketiga, dia bangun. Jadi orang yang ada dalam klinik tu, yang di depan tu dah masuk, dah jumpa doktor, keluar. Jadi dia orang pun injak kursi, sehingga kan perempuan ni, dia yang paling depan sekali berada di pintu doktor. Orang depan dia dah tak ada dah. Bila bunyi siren, dia dah tak ada siapa lagi yang mendahulu dia. Tapi dia mula bangun. Dan dia pula memberi contoh kepada orang lain yang baru masuk untuk bangun. Kemudian bila dia jumpa doktor, bila sampai di luar, orang mula temu ramah dia. Orang kata, kenapa you bangun tadi? Dia kata, saya pun tak tahu, tapi pakat semua bangun. Sehingga kan bila tak ada orang bangun lagi, dia pun mula bangun. Dia mula bangun. Walaupun dia tak faham. Itulah keadaan manusia, tuan-tuan. Yang manusia ni, kadang-kadang buat sesuatu hanya ikut-ikutan saja. Kan, dia buat sesuatu hanya ikut-ikutan. Tanpa ada panduan yang jelas pun daripada orang yang dia ikut. Islam apabila dia turun, dia tahu benda ni. Lalu dia suruh manusia berfikir supaya dapat mengikut yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Di antara sifat ulul albab, orang yang bijak, ialah orang yang mendengar kata-kata kemudian ikut yang terbaik.
dan mewujudkan environment yang baik. Sebab tu Nabi SAW mengecam orang yang menzahirkan kemungkaran. Nabi marah kepada orang yang menzahirkan maksiat. Maksiat tu salah. Menzahirkan maksiat satu salah yang berbeza lagi. Maksudnya dua kali salah lah. Buat maksiat tu salah, dosa. Menzahirkan maksiat juga satu kesalahan. Yang mana Islam tak suka. Sebab dia akan jadi satu maksiat ni yang terbuka ni, dia akan jadi satu trend. Dia jadi trendsetter. Lama-lama orang duk follow. Jadi, ini tafsirannya. Hamka kata apa? Tengok Hamka kata. Apa saja mata usaha, entah saudagar atau tukang rumput, jadi menteri atau jadi supir menteri, jadi nelayan, naik pecalang, ni naik naik sampan agaknya, mengharung lautan, atau jadi nakhoda kapal belayar, menghadang gelombang di samudra luas, jadi petani atau jadi buruh, semuanya itu adalah lumrah. Kerana usaha memang bermacam-macam. Maka dalam usaha yang bermacam-macam itu, Tuhan Allah memberikan pedoman untuk keselamatan dirimu. Di dalam ketiga ayat ini bertemu tiga syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, suka memberi sesama manusia. Suka berderma, menolong orang yang susah. Itu adalah alamat hati terbuka. Yang pertama, ayat pertama sebut nombor 5 tu dia kata, fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang memberi dan dia bertakwa waktu dia memberi. Memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan balik. Itulah yang dimaksudkan oleh hadis, oleh ayat Quran ni. Memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan balik. Sebaliknya hanya mengharapkan balasan daripada Allah. Tapi kalau kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan, dihilangkan objek. Verb dalam bahasa Arab ni, dia ada verb yang lazim, ada verb yang muta'addi. Ni siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Verb ni ada dua jenis dalam bahasa Arab. Yang pertama, verb yang lazim. Verb yang lazim ialah verb yang tidak memerlukan kepada objek. Contohnya tidur, contohnya macam duduk, baring. Ini kata kerja yang lazim, tidak memerlukan kepada objek. Tapi ada kata kerja yang memerlukan kepada objek. Pukul. Orang katanya pukul apa? Pukul gendang. So gendang menjadi objek yang terkena perbuatan itu. Contohnya macam makan. Makan apa? Makan nasi. Maka nasi menjadi objek yang terkena perbuatan makan itu. Perkataan a'ta. Fa amma man a'ta. A'ta ni satu verb. Dia memberi. Sesiapa yang memberi. Orang katanya beri apa? Kerana pemberian ni macam-macam. Ada pemberian yang berbentuk harta. Ada pemberian yang berbentuk kata-kata. Ada pemberian yang berbentuk nasihat ataupun pemberian khidmat, bantu-membantu. Maka Allah Subhanahu wa taala memadamkan objek yang terkena perbuatan ini kerana nak memberikan satu isyarat umum. Apa saja yang orang mukmin beri, apa saja yang orang mukmin beri dan dia beriman waktu dia melakukan perkara itu dan dia bertakwa, sudah pastinya pemberian itu adalah pemberian yang didasari dengan iman dan takwa dan pemberian yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kira ia sebagai satu amal saleh. Tak semestinya beri harta. Beri harta termasuk, dan inilah makna yang Hamka sebut. Dia kata apa? Suka memberi kepada sesama manusia, suka berderma. Kerana bila sebut memberi sesuatu kepada manusia dalam keadaan beriman, otak kita akan set bagi derma, bagi sedekah. Itulah yang otak kita set. Tapi adakah itu saja? Tak. Nabi SAW meluaskan makna sedekah. Yang mana sedekah ini ada yang berbentuk harta, ada yang berbentuk kata-kata, ada yang berbentuk khidmat. Kan? Berbentuk kata-kata, apa dia? Nasihat. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan orang yang apabila dia diminta untuk memberi nasihat, maka kita wajar memberikan nasihat. Jangan kedekut. Jangan kata, apa nak nasihat pada saya bukan layak. Memang tak ada orang yang akan rasa dia layak.
untuk memberikan nasihat. Tapi dalam hadis menyebutkan izastan sahaka fansahlah. Apabila seseorang Muslim meminta kamu nasihat, maka berikan dia nasihat. Walaupun kadang-kadang kita rasa saya bukannya baik sangat Ustaz. Takkan saya nak bagi nasihat kat dia? Tuan-tuan, kalau rasa segan sangat, orang minta kat kita nasihat, kita kata kat dia, ni nasihat ni untuk saya dulu ni. Lepas tu kalau awak rasa bermanfaat, awak ambil lah. Bagi nasihat. Baru ni, tuan-tuan, saya pergi ke Kelantan. Tu yang saya kuliah awal sikit habis tu. Sebab saya pergi Kelantan kerana ada urusan retreat, management retreat untuk staff-staff WIPS. Ya? Yang mana kalau ikut retreat kami tu ada panel. Jadi panel ni salah seorangnya perempuan. Jadi dia bawa suami dia. Suami dia ni satu orang yang saya tak kenal sebenarnya, tapi dia ni golongan profesional lah, pegawai besar jugalah dekat satu universiti. Jadi bila nak balik tu, dah salam-salam nak balik, habis dah sesi di Kelantan tu, dia pun datang jumpa saya, dia kata, doktor, dia kata, saya ni nak balik dah ni. Terima kasih banyaklah kerana benarkan saya tinggal di sini. Saya kata bukan saya, ni semua penganjur lah. Kan seorang jutawan di Kelantan tu yang sponsor kami punya retreat. Jadi dia kata, doktor, saya nak minta doktor satu nasihat. Kalau boleh nasihat saya. Saya kata, saya nak nasihat apa? Saya nasihat diri saya dululah. Dan Haji kalau ada manfaat, Haji ambil lah nasihat saya. Dia kata apa? Dia kata, doktor, bagi saya satu nasihat, saya boleh pegang nasihat ni. Saya kata kat dia, beginilah Haji. Ya, pastikan Haji nak buat apa pun dalam dunia ni, saya pun sama, Haji pun sama. Kalau nak buat apa pun, fikirlah untuk memberi manfaat kepada umat. Fikir yang tu cukup je. Tuan-tuan, lepas daripada saya nasihat yang tu, kan lepas daripada sesi di Kelantan, saya terus pergi ke Kuala Lumpur. Dia jumpa saya dekat Kuala Lumpur. Dia jumpa saya, dia siap buat proposal. Nak buat manual untuk korporat. Corporate management, corporate identity, sorry. Corporate identity yang mana corporate identity ni untuk kuit berkembang lebih maju, garis panduan macam mana nak guna logo. Dan dia kata apa Ustaz? Dia kata apa kat saya tuan-tuan? Dia kata, doktor saya buat benda ni pro bono, for free. Doktor tak payah bayar. Saya buat untuk umat, teringat pesanan doktor kat saya. Kemarin dia kata, nak buat apa pun fikir pasal umat. Ni khidmat saya untuk umat insya-Allah. Tuan-tuan, saya dalam hati saya kata, masya-Allah. Kadang-kadang kita rasa nasihat yang kita bagi ni, kita rasa kecil. Tapi mungkin bagi seorang yang menerima nasihat kita, dia akan pegang nasihat kita tu sampai akhir hayat dia. Tuan-tuan bayangkan, kita hanya bagi satu nasihat yang tak ada pakai modal pun. Tapi perkataan itu apabila memberi manfaat kepada manusia dalam hidup dia seluruhnya, maka kita akan insya-Allah kalau kita ikhlas, kita akan dapat ganjaran yang sangat besar. Sebab itu di dalam hadis menyebutkan kalimatut thayyibah itu sedekah. Perkataan yang baik itu juga dianggap sebagai pemberian sedekah. Daripada kita maki orang, daripada kita kutuk orang, daripada kita sebut benda yang bukan-bukan, kita menyebutkan perkataan yang baik. Kalimatun thayyibah. Perkataan yang baik. Ya, al-ma'ruf. Melakukan kebaikan. Walaupun bukan pemberian harta. Ia juga dianggap sebagai satu sedekah. Sebagai satu sedekah. Jadi sebab itu, kalau tak ada benda nak dibagi, tak ada harta, lebihan harta tak ada pada kita untuk kita bagi. Paling tidak tuan-tuan, bagilah satu sumbangan yang baik, yang bukan pun berbentuk harta pun okey. Beri. Supaya orang tengok yang kita ni ada menyumbang sesuatu. Kan? Sebab kalau kita bagi harta, mungkin harta tu tak kekal. Kita bagi dia hilang. Tapi kalau bagi sumbangan berbentuk ilmu, sumbangan berbentuk wakaf umpamanya, paling tidak dia kekal kan. Jadi pelbagaikan pemberian baik ni. Ya. Maka Hamka kata yang kedua, hendaklah takwa selalu kepada Tuhan. Pelihara hubungan dengan Tuhan pada malam dan siang. Waktu kita memberi, kita bertakwa. Kerana syarat nak jadikan amalan kita sebagai amalan yang dianggap amal saleh, mesti ada iman. Mengakui adanya nilai-nilai baik dalam dunia ini.
yang terpuji oleh sesama manusia. Kalau ketiganya ini telah dipegang teguh, pemurah, takwa dan menjunjung tinggi kebaikan, diberilah jaminan atau janji oleh Tuhan. Apa dia? Kami akan mudahkannya ke jalan yang mudah. Artinya akan dilapangkan oleh Allah dada manusia menghadapi perjalanan hidup itu. Jadi kalau kita hidup dalam dunia ni, banyak buat kebaikan, beriman kepada Allah, jiwa kita akan tenang melalui perjalanan dunia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita musibah sekalipun, musibah yang sampai kat kita tu, paling tidak kita akan tenang, kita boleh kawal diri. Sebab apa? Sebab kita tahu di sebalik segala ujian ini, ia memberikan 1001 hikmah yang kita cuba untuk dapat hikmah tersebut, yang kita cuba dapat kata apa, manfaat daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita menyedari diri kita bahawasanya kita ni manusia yang lemah, sentiasa mengharapkan kepada balas bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teguh pertalian jiwa dengan sesama manusia, dan teguh pula pertalian jiwa dengan Allah. Bila kita memberi sesuatu, tak kiralah bagi apa pun, bagi harta sebagai sedekah, bagi nasihat, bagi panduan kepada orang, kita akan bertambah hubungan baik sesama manusia. Kan hubungan baik sama manusia tu jadi elok. Orang duk ingat kita sebagai orang yang berjasa. Kita bukan bagi tu kerana nakkan habuan, tak, tapi dia akan ingat kita sebagai orang yang berjasa. Okey. Dan ilham atau petunjuk akan selalu diberikan oleh Tuhan, sehingga segala langkah maju dalam hidup itu tidak ada yang sukar. Artinya meskipun ada kesukaran terbelintang di hadapan, akan ada saja petunjuk Tuhan untuk mengatasi kesukaran itu. Tuhan akan bagi panduan kat dia walaupun susah. Nabi SAW kehidupan dia sukar. Sepanjang hayat Nabi setelah dilantik menjadi Rasul, dipenuhi dengan ujian. Tapi ujian tu, adakah ujian tu mematahkan semangat Nabi SAW dalam berdakwah? Tidak sekali-kali. Bahkan Nabi terus berjuang dan terus berjuang, sehinggakan kerajaan kecil Madinah itu dapat menggegarkan ketakutan orang-orang Rom yang berada di medan Mu'tah pada ketika itu. Kita cuba bayangkan, Madinah yang kecil menggetarkan Raja Rom yang mempunyai empire yang sangat besar. Jadi kekuatan itu datang dalam jiwa orang yang beriman. Okay. Melihat kepada jalan yang digariskan Allah dengan ketiga ayat ini, kita diberi peringatan bahawa kekayaan batin sejati ialah silaturahmi dengan masyarakat, takwa kepada Allah dan cinta akan kebaikan. Inilah hidup manusia. Hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan manusia jaga, dan masing-masing buat kebaikan. Dunia akan aman. Yang kita tengok hari ni yang bergaduh, orang ni tak puas hati dengan orang ni, orang tu tak puas hati dengan orang tu. Sebab apa? Sebab adanya dengki. Pasal apa dengki? Sebab orang yang nakkan sesuatu, bila tak dapat dan dia tak bersihkan jiwa dia, maka dia akan terlibat dengan benda dengki. Macam mana Islam suruh rawat benda tu? Orang yang ada kelebihan yang lebih tu, sedekah pada orang yang tak dapat ni. Contoh, kita dapat naik pangkat. Apa salah pergi belanja kawan kita yang tak dapat tu? At least dia happy. Dia kata, saya ni walaupun tak dapat naik pangkat, tapi dia belanja saya makan. Dia ingat juga kat saya, kan? Jadi kebaikan akan memadam keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan memadam keburukan. Baik. Bukanlah kekayaan itu rumah gedung bagus, kenderaan indah mengilap, pangkat tinggi membumbung, disegani orang ke mana pergi. Itu belum tentu kekayaan. Kalau ketiga kekayaan batin tadi tidak ada. So Hamka nak bagi tahu, kadang-kadang kekayaan ni tak dapat dihitung dengan banyaknya harta. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sendiri sebut, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Maka Nabi mengatakan, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Kerana ada je orang kaya rasa tak cukup-cukup. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan apabila orang itu mendapat kekayaan jiwa. Rasa cukup dengan apa yang ada. Itu belum tentu kekayaan. Ya.
kalau kekayaan batin tadi tidak ada. Dan ini dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Tengok apa ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini adalah ayat kontra kepada ayat ketiga ayat yang kita baca sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun barang siapa yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya kebaikan. Hamka kata, di sini terdapat pula 3 hal yang membawa kepada celaka. Maksudnya Quran ni dia bukan hanya sebut benda yang baik. Quran juga menjelaskan benda yang jahat supaya kita dapat meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi kat sini dia kata apa? Di sini terdapat pula 3 hal yang membawa celaka. Apa dia? Yang pertama bakhil, iaitu tidak mahu mengeluarkan harta benda untuk menolong orang yang patut ditolong. Pertama bila sebut bakhil, bakhil dari sudut harta lah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan orang bakhil ni ialah orang yang mementingkan dunia berbanding akhirat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a shamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nabi mengatakan sesiapa yang akhirat itu menjadi tumpuan utamanya, menjadi matlamatnya, maka dia ni Allah Ta'ala akan jadikan kekayaannya berada di dalam jiwa. Wa jama'a syamlah, Allah Ta'ala akan himpunkan keseluruhan urusannya. Urusan dia jadi elok. Kan? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tu hina. Wa amma man kanatid dunya hammah. Adapun sesiapa yang dunia itu menjadi tumpuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah Ta'ala akan jadikan kefakiran berada di antara celah biji matanya. Kadang-kadang mungkin dia kaya, tapi sebab ada bakhil dalam jiwa dia, duk teringat pasal dunia banyak, dia duk rasa macam yang tu kalau bagi aku rugi, yang ni kalau bagi aku rugi, sedangkan dia kaya. Kedekut, bakhil. Sebab apa? Duk kejar dunia. Tak cukup-cukup dengan dunia. Kefakiran Allah Ta'ala akan letak di antara dua matanya. Wa farraqa syamlah. Urusan hidupnya Allah Ta'ala serabutkan. Cerai-beraikan. Allah Ta'ala akan serabutkan urusan kehidupannya. Wa farraqa syamlah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan dunia tak datang pada dia melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi dia. Taklah dia jadi kaya melampau. Taklah boleh dia dapat beli syurga. Nak kedekut sangat tu. Nak kejar sangat dunia tu. Jadi sebab itu kata, tidak mahu, Hamka kata, tidak mahu mempergunakan harta untuk berbuat amal jariah. Sebab hidupnya telah dipukau oleh harta itu sendiri. Orang mengumpul harta ialah untuk dikuasai. Dapat harta banyak, lepas tu belagak. Sombong. Saya cari duit ni dengan titik peluh saya sendiri tahu. Tuan-tuan, betul ke semua harta yang kita dapat tu dengan hasil titik peluh kita? Kadang-kadang tak sempat keluar peluh pun harta datang. Allah Ta'ala bagi rezeki mungkin banyak dekat kita lebih pada orang lain. Orang lain banting tulang, tak dapat sebanyak kita. Kita kena tahu, kesemua yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu adalah kurnia dia, yang bila-bila masa dia boleh tarik balik. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil balik. Jadi sebab itu, kena ada satu perasaan perlu untuk memberi, perlu untuk berkebajikan pada orang lain. Kalau tak ada apa nak bagi Ustaz, bagilah kebaikan yang berbentuk khidmat. Dalam hadis sebut, tolong angkat barang pun dikira sedekah. Buang duri di jalan pun dikira sebahagian daripada iman. Begitulah holistiknya, luasnya kebaikan di dalam Islam ni merangkumi pemberian manfaat berbentuk harta ataupun kata-kata ataupun khidmat tenaga.
Luah Islam ni, suruh buat kebaikan pada orang. Ya? Tetapi si bakhil mengumpulkan harta untuk dikuasai oleh harta itu sendiri. Sehingga hatinya jadi tertutup. Tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal silaturahmi. Maksudnya, harta ni kata Hamka, boleh menjadikan manusia ini bakhil satu, kemudian sombong pun satu. Sebab tu dia kata, wa amma man bakhila wastaghna. Ayat ni sebut apa? Dia bakhil, lalu dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Bila rasa cukup, sampai kepada satu tahap, kadang-kadang dia rasa agama pun dia tak perlu. Kalau kita tengok dalam sejarah manusia, tuan-tuan, manusia yang lawan Nabi ni, kebanyakannya kaya dan berkuasa. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari, ketika mana Abu Sufyan dalam keadaan kafir pada ketika itu, Abu Sufyan ni akhirnya masuk Islam. Bila Abu Sufyan ni pergi ke Syam, di antara soalan yang ditanya oleh Maharaja Rom kepada Abu Sufyan, Maharaja Rom ni dia dapat surat daripada Nabi SAW. Nabi masa tu dekat Madinah. So dia hantar surat berdakwah kepada Maharaja Rom. Nabi hantar surat berdakwah kepada Maharaja Rom, ajak Maharaja Rom untuk masuk Islam. So Nabi pun tulis surat. Maharaja Rom ni bila dapat surat daripada Nabi, dia siasat dululah siapa yang tulis. Jadi bila nak siasat, Nabi daripada mana? Nabi ni asal daripada Mekah, pindah ke Madinah. So ada tak orang-orang Arab yang datang daripada semenanjung Arab dalam negeri kita ni, iaitu dekat kawasan Baitul Maqdis pada ketika itu. Sebab Baitul Maqdis pada ketika itu dikuasai oleh Rom. Jadi mereka nampak ada Abu Sufyan dan rombongan orang Quraisy yang datang daripada Mekah. Abu Sufyan belum Islam lagi pada waktu. Maka dia orang pun panggil menghadap. Antara soalan yang Heraklius, ada orang panggil Hercules, bukan, Heraklius, Maharaja Rom yang menguasai Byzantine pada waktu tu. Byzantine orang panggil kan. Yang mana pada waktu tu dia nak tahu, ya, dia nak tahu siapa Nabi, siapa Muhammad. Dia panggil Abu Sufyan. Antara soalan yang ditanya apa dia? Pengikut Nabi SAW ni orang kaya ke orang miskin? Orang kaya ke bangsawan? Apa kata Abu Sufyan? Bal du'afa'uhum. Yang menjadi pengikut Nabi ni orang yang lemah. Yang jadi pengikut Nabi ni orang yang miskin. Sebab apa orang miskin, orang lemah ikut Nabi? Kerana orang miskin dan orang lemah ni dia tak ada kepentingan satu. Yang kedua, dia nak dengar dulu. Kerana kadang-kadang orang kaya ni, yang hidup dia, saya tak kata semua, tapi pada zaman tu, orang kaya ni bila dia dah ada kuasa, hidupnya dah cukup, dia maintain status quo. Dia tak nak ubah apa pun. Apa yang perlu dia ubah pun? Dia rasa tak perlu ubah apa-apa. Saya dah cukup dah kehidupan saya. Perasaan itulah kadang-kadang boleh membawa manusia kepada bahaya. Bahaya apa? Rasa cukup dengan apa yang ada, kedekut, tak perlu lagi nak buat apa-apa kebaikan. Manakala orang miskin, rendah, dia rendahkan diri untuk dengar sesuatu. Mungkin ada kebaikan daripada apa yang dibawa ni. So sebab itu, pengikut Nabi SAW pada peringkat awal, ialah orang miskin. Jadi sebab itu, kalau kita ni tuan-tuan, rezeki cukup, harta banyak, kita kena banyak. Kita kena banyak muhasabah. Supaya Allah Ta'ala didik kita. Saya ni pun sama juga ni. Kan? Bila duduk dekat Perlis ni tuan-tuan, jadi bos. Kira dekat universiti tu saya orang nombor 1. Keputusan saya boleh overrule keputusan-keputusan yang lain. Jadi, bagi saya, bila keadaan ni berlaku, kita perlu kepada muhasabah. Tengok balik. Kita memerlukan sesuatu yang boleh menjadikan kita kekal tawaduk. Hamka kata apa? Yang kedua, merasa segala cukup kita pakai menjadi erti dari kalimat istaghna. Istaghna ni maksud cukup. Cukup sesuatu, cukup segala-gala apa yang ada pada diri. Iaitu orang-orang yang mengurung diri kerana takut kena. Kadang-kadang dia kurang senang menerima pertolongan orang. Kerana takut kalau nanti terpaksa membalas budi dengan menolong pula.
sebagai kelanjutan dari keruntuhan jiwa dan penyakit itu, datangnya penyakit ketiga apa dia? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya kebaikan. Dia tidak mempercayai bahawa di dunia ini ada nilai-nilai kebaikan. Kebaikan hubungan sesama manusia dan kebaikan hubungan dengan Allah. Dan kebaikan yang ditemui di dunia ini diharapkan akan ditemui pula di akhirat. Dalam ayat 6 hingga 9 bertemu perkataan al-husna yang kita ertikan kebaikan. Menurut tafsir Al-Kashani mengakui bahawa betapa pentingnya al-husna atau kebaikan itu ialah melakukan dalam kenyataan apa yang telah dirasakan dalam hati. Husna ni maksud kebaikan. Kebaikan merangkumi kebaikan kepada Allah yang bermaksud keimanan dan juga kebaikan sesama manusia yang merangkumi silaturahim dan juga merangkumi bantuan, memberi manfaat kepada manusia. Tapi orang ni bila dia dah bakhil, dia tak percaya wujudnya benda ni. Bahkan kalau kekayaan yang ada pada diri dia, merasa cukup dengan apa yang dia ada sehingga dia tak perlu apa-apa kebaikan lagi, kadang-kadang boleh membawa manusia ini kepada takabur dan seterusnya membawa kepada kufur. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Firaun. Allah memberikan dia kekuasaan yang maha dahsyat. Allah memberikan kepada dia kekuatan yang sangat hebat. Kerajaan yang sangat besar. Kerajaan yang sangat mewah. Tapi apa yang berlaku? Sikit pun dia tak nak dengar hujah Musa. Walaupun dia tahu, dia tak boleh jawab hujah Musa ni. Dia panggil ahli-ahli sihir untuk lawan dengan Musa. Nabi Musa boleh mengalahkan ahli-ahli sihir Fir'aun dengan mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sepatutnya kalau ikut logik, dia ikutlah Nabi Musa dah kalah kan. Tapi manusia takabur. Ya? Wastaghna, rasa diri hebat. Rasa diri tak perlu lagi kepada Musa. Tambah pula Musa tu orang yang pernah hidup dalam istana dia. Kan? Para ulama berbeza. Adakah Fir'aun yang lawan Musa tu sama dengan Fir'aun yang bela Musa? Kalau ikut pendapat yang sahih, mengikut pendapat yang tepat, itulah Fir'aun yang sama. Dia yang jaga Nabi Musa ni. Dia yang beri makan. Dia yang ambil daripada kecil. Dia takabur daripada nak mendengar kata-kata Musa. Ni pun kadang-kadang ada juga ni. Dalam diri kita kadang bila nak dengar daripada orang muda, alah budak muda gitu, mentah lagi. Betul, kadang-kadang budak muda ni mentah. Tetapi tak bermakna budak muda itu tidak ada kebaikan yang kita boleh dengar daripada dia. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia mengatakan apa? La yakunul muhaddith muhaddithan illa hatta yasma'a mimman huwa a'la minhu aw mithluhu aw dunahu, kama qala. Imam Bukhari kata muhaddis ini, seseorang muhaddis tidak akan menjadi muhaddis yang betul-betul muhaddis, melainkan setelah dia mendengar daripada orang yang lebih tinggi darjatnya daripada dia, ataupun seumpamanya, ataupun lebih rendah daripada dia. Maksudnya, nak jadi muhaddis yang betul-betul muhaddis, dia kena dengar daripada semua orang yang boleh memberi manfaat pada dia. Walaupun orang tu lebih muda, tak kisah. Sebab aku dengar kerana dia ada ilmu. Bukan kerana aku nak rasa diri aku hebat. Ini benda yang diajar oleh muhaddisin zaman dululah. Ya? Baik. Artinya bahawa semua orang memang merasakan dalam hati bahawa berbuat baik memang baik. Tapi tidaklah semua orang sanggup mengerjakannya. Kalau kita nampak terdetik dalam diri kita ni nak buat kebaikan, kalau boleh buat terus. Jangan tangguh-tangguh. Sebab apa? Sebab kalau kita tangguh, bimbang penangguhan itu akan menyebabkan pembatalan. Takut-takut tak sempat nak buat, tiba-tiba jadi sibuk dan sebagainya. Ya? Walaupun orang yang bakhil itu sendiri mengakui dalam hatinya bahawa berbuat baik adalah satu budi yang luhur, namun dia tidak mahu membuatnya dalam kenyataan kerana sudah jadi penyakit dalam jiwa. Sebab itu maka perbuatannya ialah mendustakan. Fanuyassiruhu lil usra, Tuhan kata, kami akan mudahkan jalan yang sukar untuk dia.
Artinya, setiap dicuba melangkah, hanyalah kesukaran jua yang bertemu, iaitu kesukaran kenaikan jiwa. Kan? Jadi sukar jiwa, jadi sempit. Nak bagi ini rasa rugi, nak bagi itu rasa banyak sangat. Dijadikan Tuhan dadanya sangat sempit, seperti orang yang cuba naik ke langit. Kan? Syekh Muhammad Abduh menulis, erti mudahnya ialah menuju kesukaran, tiap melangkah bukan membawa naik, melainkan membawa jatuh. Tertutup jalan kemanusiaan dan jatuh darjat rendah kebinatangan sampai bergelumang dengan dosa-dosa. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan tidaklah hartanya dapat menolong dia jika dia terjerumus. Bila dia dah terjerumus dalam perkara-perkara buruk, bila dia terjerumus dalam dosa, bahkan mungkin lebih teruk dalam syirik, sekali-kali hartanya tidak akan dapat untuk bantu dia. Kan hari ni kita tengok orang mengkaji tentang mumia Firaun ni. Kan? Ada mumia yang dipakaikan dengan emas penuh di badan. Tapi apa jadi pada badan tu? Badan tu tidak dapat manfaat pun daripada emas yang dipakaikan pada dia. Kubur Firaun dekat Mesir tu, dekat Valley of the Kings, kan, dekat Al-Aqsar tu, kita tengok, saya ada pengalaman pergi tengok, banyak harta-harta yang disimpan sewaktu nak ditanam mumia ni, sewaktu nak disimpan mumia ni, banyak harta-harta yang ditanam sekali. Adakah semua harta itu memberikan manfaat kepada mereka kalau mereka tidak beriman? Sesekali tidak. Kan? Kita dok cari harta banyak. Bukan salah, tak salah. Tapi jangan sampai kepada tahap bakhil. Sebab apa yang kita simpan tu belum tentu kita punya pun. Takut-takut esok kita mati, dah lebur. Terus jadi waris punya. Kan? Sebab itu, kita kena letak dalam diri kita. Yang kita bagi tu, insya-Allah kalau ikhlas, dia akan duduk dalam timbangan baik kita. Tapi yang kita belum bagi tu, kan, yang kita belum bagi tu belum tentu kita punya. Takut-takut jadi waris punya. Hendak bangkit kembali dari dalam gelumangan dosa atau kejahatan maruah kerana bakhil itu, tidaklah dapat ditebus dengan harta yang selama ini disimpan itu. Kerana sudah terlambat. Fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada lagi gunanya. So Hamka kata, kena lawanlah sifat bakhil ni. Kadang-kadang bakhil ada, lawan dengan kita banyak memberi, dengan kita banyak bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladha la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Allah Taala sebutkan inna alaina lal huda, sesungguhnya ke atas tanggungan kamilah yang menunjukkan jalan. Hidayah Allah yang berkuasa. Allah yang menunjukkan. Tak ada siapa yang boleh bagi tahu tentang hidayah kalau Allah Taala tak bagi tahu. Kalau Allah Taala tak bagi kita wahyu, tak sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wahyu, kita pun tak tahu panduan agama. Jadi Allah yang memberikan hidayah. Jadi nak cari hidayah, jangan cari pada perkara-perkara yang tidak kembali kepada rujukan wahyu. Habis itu Ustaz, kita tak pakailah ulama. Siapa kata? Dah Ustaz kata kena kembali pada wahyu. Dah ulama tu kalau dia tak kembali pada wahyu, dia pun bukan ulama lah. Kau nak kira ilmuwan yang orang anggap ilmuwan ni, padri pun orang anggap ilmuwan. Pendeta Yahudi pun orang anggap dia ilmuwan, tapi boleh pengikut dia lah. Adakah kita kena ikut? Tak. Yang kita nak ikut ni, orang yang kembali kepada wahyu. Kerana agama kita bersumberkan wahyu. Sebab tu agama kita dipanggil samawi, dia turun daripada langit. Allah Azza wa Jalla menurunkan Jibril untuk sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ingin selamat perlu mencari hidayah daripada Allah. Di mana Allah Taala letak hidayah? Dalam wahyu. Cari dalam wahyu. Inna alaina lal huda. Kami yang menunjukkan jalan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah kepada manusia, iaitu di dalam wahyu.
Kalau kamu nak cari hidayah, pergi cari wahyu. Pergi kaji Quran. Pergi baca sunnah. Itu Ustaz, ulama tak pakai. Selagi mana para ulama itu kembali kepada Quran dan sunnah, kita ikut dia. Tetapi kalau ulama yang dianggap sebagai ulama tidak merujuk kepada Quran dan sunnah, membelakangkan Quran dan sunnah, mendahulukan nafsu dia, maka kita wajib untuk meninggalkan dia dalam keadaan itu. Kerana tidak ada kebaikan pada dia. Dia menjadi mulia apabila dia membawa wahyu. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu ialah pewaris Nabi. Apa itu pewaris? Bila kita kata dia ni waris saya. Inilah waris saya ni. Bila orang mati je orang katanya, mana warisnya? Biasa waris ni orang yang dapat harta setelah si mati meninggal dunia. Dan si mati meninggalkan harta. So bila dia dapat, maka dia dipanggil sebagai waris. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Nabi-nabi tidak mewariskan kepada umat dia dinar ataupun dirham. Duit emas dia tak tinggalkan, duit perak pun dia tak tinggalkan. Cuba tuan-tuan buka dompet, ada duit emas yang Nabi bagi? Ada duit perak yang Nabi tinggalkan pada tuan-tuan dan puan? Tak ada. Jadi bila tak ada, kita kena tanya, Nabi tinggalkan apa? Dalam hadis riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta, Nabi SAW menyebutkan apa dia? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Selama-lamanya tak akan sesat. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nabi mewariskan ilmu daripada Quran dan sunnah. So kita pegang yang tu. Kita pegang pewaris Nabi yang berpegang dengan benda tu. InsyaAllah kita akan selamat. So kita kena ingat. Tidak mungkin kita boleh mencari hidayah dalam kitab selain daripada Al-Quran dan sunnah. Tak mungkin. Tak mungkin. Tapi itu kita baca kitab fiqh, Ustaz. Dapat hidayah. Kitab fiqh tu memberikan hidayah bila dia kembali kepada Quran dan sunnah. Semua dalam agama ni mesti kembali kepada Quran dan sunnah. Inna alaina lal huda. Tapi ada orang kadang-kadang dia panas telinga dengar. Sikit-sikit nak balik pada Quran dan sunnah. Sikit-sikit nak balik pada Quran dan sunnah. Apa kau hebat sangat? Bukan kita hebat. Sebab itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kan, bukan kita nak beristihad sendiri, kita tak mampu. Kita ikut ulama. Kenapa kita ikut ulama tu? Kerana dia berpegang pada Quran dan sunnah. Kenapa orang ikut 4 mazhab tu? Kerana 4 mazhab tu, usul mazhab dia kembali kepada Quran dan sunnah. Clear. Tapi malangnya, ada orang yang dianggap sebagai tok guru dalam negara ni. Dibenarkan berucap, dibenarkan berkuliah secara bebas. Walaupun dia dah sebut benda yang merepek. Apa dia? Dia kata kalau Nabi pergi ke kanan, tok guru hamba pergi ke kiri, hamba ikut ke kiri. La haula wala quwata illa billah. Nabi ke kanan, tok guru dia pergi kiri, dia pergi ikut tok guru dia. Tuan-tuan, dah kalau tok guru belah kiri, Nabi belah kanan, takkan kita nak lebihkan tok guru banding Nabi. Tapi ada orang yang bela juga perkataan ni. Oh, dia kata mungkin tok guru tu tahu ada hadis lain. Dah kalau ada hadis lain, Nabi tunjuk ke kiri juga. Sebab tu dia ke kiri. Ada juga hadis tu. Maksudnya dia ke kiri tu dia bukan pasal diri dia, pasal nak ikut Nabi. Maka kita kena hati-hati di akhir zaman ni. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada Hudzaifah. Apa yang Nabi pesan? Nabi kata apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sesungguhnya sesiapa yang hidup lama selepas ketiadaanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan pegang pada sunnah khulafa' rasyidin selepas daripada aku yang diberikan hidayah.
'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan geraham. Ya, gigit dia dengan geraham. Gigit betul-betul dengan geraham. Jadi nak bagi tahu apa? Bila Nabi dah wafat nanti ni, akan ada perselisihan yang banyak. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam tu. Orang awam jadi pening. Bila orang awam jadi pening, Nabi bagi satu solution. Apa dia? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang dengan sunnah aku. Di mana saja kamu berada, bila orang dah mula berselisih pandangan, pegang dengan Quran dan sunnah. Ayat ini adalah penguat dari yang telah diterangkan sebelumnya. Artinya tiadalah patut manusia itu berjalan menuju kesukaran, bakhil dan merasa cukup sendiri lalu mengurung diri, dan tiap datang seruan kebaikan dia dustakan. Sebab Tuhan telah memberikan tuntutannya. Tuhan telah mengutuskan Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Tiada kurangnya lagi, dan di dalam diri sendiri sudah disediakan Allah alat penimbang, iaitu akal. Allah bagi akal kat kita, Allah bagi jiwa kat kita untuk berfikir, Allah Ta'ala bagi wahyu sebagai panduan. Kita gunakan akal, gunakan jiwa, baca wahyu, tengok huraian ulama, dan kita follow. Kita akan selamat insya-Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Yang kamu rasa kamu nak kejar sangat dunia ni sampai seolah-olah kamu tak keluar daripada dunia ni, pahal. Dunia ni tetap kami punya, kata Allah. Kan kadang-kadang manusia ni dia punya kejar dunia ni, kita pun heran. Dia punya kejar dunia ni sampaikan duit bilion dicuri. Saya pun heran, dia ni sebenarnya nak hidup lama mana sangat. Kalau tengok umur tak adalah muda pun. Kan? Kalau tengok badan tak adalah macam sihat sangat pun. Tapi mencuri dana awam, mencuri harta rakyat sehingga berbilion-bilion, rasuah sehingga ratus-ratus juta, seleweng duit awam, seolah-olah dia ingat dunia ni dia punya, sedangkan dunia ini milik Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, benda ni kita kena hati-hati. Kena ingat, kita hidup dalam dunia betul. Kita tak ingat alam yang kita pernah hidup sebelum ni. Kita pernah hidup di alam rahim. Kita tak ingat. Yang kita ingat dunia. Seolah-olah kita rasa dunia ni kita punya. Tapi sebenarnya dunia ini kekal milik Allah. Kita akan mati sampai masa. Sampai masa kita akan mati. Dan kita akan meninggalkan segala apa yang kita ada. Dan kita akan pergi ke alam barzah. Alam barzah juga milik Tuhan. Sampai ketika kita akan dibangkitkan semula pergi ke alam akhirat. Yang mana alam akhirat juga milik Allah. Kita hanyalah manusia yang tidak ada kuasa, diperjalankan oleh Allah kehidupan kita ni. Hidup kita kerana Allah kurniakan kehidupan. Bila sampai masa Tuhan kata matilah kamu, maka matilah kita. Kita tak ada kata kejap-kejap saya nak meeting dulu. No. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang je kematian, orang tak boleh minta untuk lambatkan, tak boleh minta untuk dahulukan, untuk cepatkan, tak boleh. Kerana dunia Allah punya, akhirat Allah punya. Tuhan menjelaskan hal ini supaya manusia jangan lupa bahawa manusia tidaklah mempunyai kekuasaan berbuat sesuka hati dalam dunia fana ini. Manusia mesti patuh kerana akhirat dan dunia itu Allah yang maha menguasai. Lebih baiklah tunduk daripada berkeras kepala. Kan kadang-kadang bila dia rasa dia besar dalam dunia ni, jawatan besar, kuasa besar, dia boleh buat apa saja. Dah, kena taat pada Tuhan. Kena tunduk pada arahan Allah. Sebab dunia ni Allah punya. Fa anzartukum naran taladha. Allah Taala kata, aku memberi ancaman kepada kamu tentang api yang menyala-nyala. Kenapa Allah Taala bagi ancaman? Kerana ada orang yang bakhil, ada orang yang mendustakan kebaikan, ada orang yang rasa cukup dengan apa yang ada. Ya, jadi Allah Taala ingatkan, kamu jangan hidup dalam dunia ni menongkat, ya, menongkat langit. Sebab langit ni mungkin akan kekal walaupun kamu dah mati. Tapi satu masa langit ni pun akan binasa, hancur. Makhluk ni akan hancur. Kamu sendiri akan mati. Kamu kalau tak bersedia,
akan ada neraka yang menunggu, yang mana apinya bernyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak ada yang akan masuk terpanggang padanya kecuali orang yang paling celaka. Ya, lalu dijelaskan ayat berikutnya, siapa yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, iaitu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling, membelakang. Ya, jadi siapa yang akan masuk ke dalam neraka ni? Di antaranya ialah dua lah. Inilah paling celaka sekali. Mendustakan dan berpaling. Berapa ramai dalam sejarah manusia ni yang bila dipanggil ke arah kebenaran, dia sedar benda tu benar. Dia sedar benda tu betul, tapi dia tak nak pergi. Dia tak nak terima. Ada manusia, Heraklius umpama, dia tahu. Dia tahu benda yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tahu bila Nabi menyeru dia ke arah kebenaran, dia tahu benda tu betul. Heraklius ni. Bahkan dia sebut kepada Abu Sufyan yang kalau dia duduk sebelah Nabi SAW, dia akan basuh kaki Nabi. Lau kuntu indahu la ghasaltu an qadamai. Kalau aku duduk di sebelah dia, aku akan basuh kaki dia. Tapi dia tak ikut Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan dan dia berpaling. Dia berpaling daripada Nabi SAW walaupun jauh di sudut hati dia tahu apa yang Nabi bawa itu betul. Erti mendustakan ialah dia tak mahu terima ajakan kebenaran tu. Walaupun jauh di sudut hati dia kata dia Nabi ni betul. Abu Jahal pun tahu Nabi ni mana pernah menipu. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad SAW tak menipu. Tapi siapa dia tak mahu ikut? Kadzdzaba wa tawalla. Dia tak mahu terima benda. Dia tak boleh, dia ego. Lalu dia berpaling. Ya. Dipandangnya semua omong kosong belaka. Kemudian itu dia membelakang. Dia membelakang punggungnya yang diberikannya. Dia membelakang punggungnya yang diberikannya kerana sombong. Dia paling. Dia tak mahu terima. Lagi dahsyat daripada tu, dia kempen pula orang lain supaya jangan ikut. Lagi dahsyat daripada tu, dia tuduh pula pembawa kebenaran sebagai pembohong. Sedangkan dia itu sendiri sedang berbohong. Membohongi diri dia, membohongi orang ramai dengan tuduhan-tuduhan yang jahat yang diberikan kepada orang yang membawa kebenaran. Hanya dipandangnya hina sahaja. Rasulullah SAW yang menyampaikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Nabi yang bawa kepada dia kebenaran, yang bawa kepada dia wahyu, yang bawa kepada dia bukti-bukti yang pelbagai untuk menunjukkan kebenaran dakwah Nabi. Dia tak mahu terima. Dia hina lagi adalah ini yang diungkap pada pepatah Melayu. Bersultan di mata, beraja di hati. Maksudnya buat suka hati dalam dunia ni. Tanpa ada panduan. Ya, tak mau ikut kebenaran yang dia sedar benda tu benar. Seakan-akan dia merasa dirinya lebih tinggi. Dan Rasul-Rasul itu hina belaka. Dan sabda-sabda Tuhan itu omong kosong. Dan mereka benar sendiri. Sebab itu sudah sepantasnya lah api neraka yang bernyala-nyala tempat mereka. Bukan Tuhan tak bagi peluang. Tuhan bagi peluang. Banyak bukti Tuhan sebut dalam Al-Quran yang Tuhan bagi kepada Firaun, yang Tuhan bagi kepada Namrud, yang Tuhan bagi kepada pendeta Yahudi bila mereka menolak Nabi Isa. Begitu banyak bukti, begitu banyak keterangan, begitu banyak mukjizat yang ditunjukkan kepada mereka. Tetapi apa yang mereka buat? Yang mereka lakukan ialah tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyedihkan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini kita patut jadikan sebagai panduan. Letak dalam jiwa kita, saya tak boleh sombong. Saya tak boleh takabur. Kebenaran itu bila datang kena terima walaupun daripada mana dia datang. Walaupun nasihat itu mungkin diberikan oleh orang yang darjatnya lebih rendah daripada kita. Tapi kalau itu kebenaran, tak ada ruang untuk kita tolak, maka kita kena terima. Kerana itu kebenaran yang datang walaupun daripada lidah orang yang kita tak suka. Walaupun datang daripada lidah orang yang kita benci. Tapi sebab dia kebenaran, kita kena terima. Tundukkan hati untuk terima. Jangan besar diri.
Jangan takabur, jangan sombong. Kita akan selamat kalau kita boleh melazimi benda ni. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, tadi saya duk baca satu biografi ulama yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala. Ada seorang alim nama dia Ji'abi. Ji'abi ni Imam Az-Zahabi puji dia. Dia kata dia ni pakar dalam ilal. Tapi di hujung tu Imam Zahabi kata apa? Imam Zahabi kata Imam Zahabi kata di hujung tu dia kata kana fasiqan qalila ad-din. Dia ni orang fasik dan agama dia pun kurang. Di awal-awal dipuji dari sudut kepakaran, tapi di hujung agama dia sedikit bermasalah. Nak tengok nak apa yang Imam Zahabi nak tunjuk pada kita? Adilnya Imam Zahabi dalam menilai manusia. Kalau manusia tu memang ada kepakaran dalam sesebuah ilmu, walaupun dia tu ada masalah sikit dalam pegangan agama dia, tapi dia cakap benda betul, kita kena terima. Sebab kadang-kadang nasihat ni datang daripada orang yang berada di bawah kita pun dari sudut darjah. Mungkin solat dia tak banyak solat kita. Kita mungkin rasa macam tu lah, saya pergi masjid selalu. Tiba-tiba dia nak nasihat saya pula. Tapi kalau nasihat yang dia bagi tu betul, tak ada masalah untuk kita terima. Kerana kita manusia. Kan? Ini benda yang diajar oleh ulama-ulama ahli sunnah ni. Jadi benda ni kena pegang. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Api neraka ni akan dijauhkan, akan diletak jauh daripada orang yang paling bertakwa. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang paling bertakwa ni di antara tanda-tanda dia, orang yang memberikan harta dia dalam keadaan dia nak bersihkan diri dia daripada kekotoran dosa. Yang mana sedekah amal soleh ini selain memberikan pahala kepada pelakunya, ia juga memberikan pembersihan dosa. Buang sifat bakhil dalam diri. Buang dosa-dosa kecil dengan melakukan amal-amal soleh. Sebab itu, Hamka kata, api itu tidak didekatkan, melainkan akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa, iaitu yang selalu berbakti kepada Allah, iaitu tidak putus hubungannya dengan Tuhan dan terpelihara, kerana hidupnya telah disediakannya menempuh jalan yang benar. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Sifat orang yang bertakwa ini ialah memberikan hartanya dalam keadaan dia menyucikan dirinya. Bukti yang utama dari bakti ialah suka memberikan harta, suka mengeluarkannya. Jangan bakhil, jangan kedekut dan kikir. Diri sendiri dibersihkan daripada penyakit kotor pada jiwa, iaitu penyakit bakhil. Maksudnya dibuang penyakit bakhil yang ada dalam diri dia, penyakit kedekut yang ada dalam diri dia, dibuang. Buang tu untuk apa? Supaya dia boleh mendapat pahala yang banyak daripada pemberian dia. Dia buang sifat bakhil, dia berikan sedekah, dia dapat pahala, dia cuci dosa kecil dia dengan amal saleh yang dia buat. Itulah kelebihannya. Dan harta itu sendiri pun dibersihkan dengan jalan mengeluarkan bahagian yang tidak patut diterima oleh fakir dan miskin. Bahagian yang patut diterima oleh fakir dan miskin. Maksud kalau mungkin ada syubhat dalam harta dia, dia keluarkan harta dia dengan sedekah. Kan kadang-kadang kita ni pun kena banyak agak sedekah. Sebab apa? Sebab ada juga kadang-kadang dalam harta kita ni yang tak berapa nak bersih. Kan yang tak berapa nak bersih, dengan kata kita kerja, contohlah janji nak kerja 8 jam. Tapi ada waktu yang kita janji nak kerja 8 jam tu mungkin kita baca akhbar, mungkin tengok Facebook, mungkin bersembang. Jadi ada bahagian daripada harta kita ni yang kadang-kadang syubhat. Jadi macam mana cara nak bersihkan? Bersihkan dengan sedekah. Kita sedekah dengan niat nak membersihkan harta. Meskipun di Mekah belum turun peraturan beberapa zakat mesti dibayar, beberapa yang
satu nisab dalam edaran 1 tahun iaitu haul. Namun sejak dari masa Mekah itu pendidikan jiwa kepada menderma telah dilatih. Waktu ni belum turun lagi syariat zakat. Tapi Allah Ta'ala dah suruh banyakkan bersedekah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal waktu dia beri itu tak ada siapa pun yang mempunyai budi untuk dia balas. Maksudnya Nabi suruh balas budi. Yang ni bukan balas budi ni bukan dilarang. Saya kena buat disclaimer awal-awal lah. Takut-takut nanti orang salah faham. Membalas budi Nabi suruh. Fakafihu, Nabi kata. Siapa yang buat baik kepada kamu, hendaklah kamu balas kebaikan tersebut. Balas. Kan? Jadi, bila kita balas kebaikan tu sunnah. Tapi nak lebih baik daripada tu, orang yang tak ada budi dengan kita pun, kita bagi. Ini petanda. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia bagi tu bukan dalam keadaan membalas jasa saya. Maksud kalau tak ada jasa pun dia boleh beri. Kalau orang berjasa dengan dia, lagilah dia boleh beri. Kan? Okey. Artinya seketika dia mengeluarkan sebahagian dari harta bendanya untuk membantu orang lain, benar-benar timbul dari hati yang suci. Bukan dia mahu mengeluarkan harta kerana dulu orang yang sekarang diberinya itu pernah berjasa pada dia. Bukan dia beri itu kerana nakkan sesuatu daripada orang tu. Tak. Dia beri itu memang kerana ikhlas daripada hati dia. Ya? Dan kalau tidak kerana membalas jasa, tidaklah hartanya akan dikeluarkannya. Dan jangan pula memberi kerana mengharap lain hari orang itu akan membalas jasa pula. Jangan harapkan balasan. Ya? Hendaklah kerana Allah semata-mata. Inilah orang yang dikatakan paling bertakwa. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia beri itu tak ada mengharapkan apa-apa, melainkan mengharap wajah Tuhan yang maha tinggi, iaitu mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata, orang yang mengeluarkan harta benda untuk mensucikan batin, tidak mengharap balasan manusia, hanya mengharapkan redha Allah, itulah orang yang akan dijauhkan daripada api neraka yang bernyala-nyala itu. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ni. Wala sawfa yarda. Allah akan redha dengan dia. Dan dengan ayat penutup ini, Tuhan telah menegaskan bahawa amal orang itu diterima Tuhan, Tuhan redha. Tuhan redha dengan dia. Sebagaimana telah kita ketahui dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, redha Tuhan adalah puncak nikmat yang akan dicapai oleh hamba Allah dalam syurga kelak. Ada benda dalam dunia ni Allah Ta'ala izin berlaku, tapi Allah Ta'ala tak redha. Maksiat berlaku dengan izin Allah. Tidak ada yang akan berlaku dalam dunia ni melainkan dengan izin Allah semata-mata. Tapi itu maksiat, Ustaz. Maksiat pun Allah izin. Tapi Allah Ta'ala tak redha. Kerana Allah memberikan kita pilihan. Ada orang dia pilih nak buat maksiat. Kalau Tuhan tak izin, kan dia tak boleh buat. Tapi Tuhan izin kan? Ya, Tuhan izin. Tapi tak redha tak? Tuhan tak redha. Tuhan akan beri balasan kepada dia bila sampai satu masa nanti. Bahkan tidaklah ada ertinya syurga itu kalau tidak disertai dengan redha Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu berlaku dan orang itu melakukan kebaikan dan Tuhan izin, kebaikan itu Tuhan izin dan Tuhan redha. Dan Tuhan akan balas dengan syurga. Dan redha Tuhan itu adalah balasan yang sudah sepantasnya bagi seorang hamba Allah. Ya. Yang telah menyediakan dirinya menyambut dan mengerjakan perintah Tuhan yang telah dipimpinkan oleh Rasul-Rasul. Ya. Ibn Jarir menafsirkan ayat dan akan redalah dia. Artinya Allah akan reda kepada orang yang telah memberikan hartanya ini untuk menunaikan hak Allah. Sebab dia telah menzakatkan, telah membersihkan harta dan hatinya. Bila kita bagi sesuatu, kita bersihkan harta satu hal, bersihkan diri satu hal. Dan bersihkan dosa kita satu hal. Bersihkan diri daripada sifat bakhil, bersihkan harta daripada perkara yang haram, dan bersihkan dosa-dosa kecil kita. Supaya hilang daripada catatan amal kita. Ya? Maka dia akan menerima ganjarannya di akhirat kelak. Sebagai ganti barang yang dikeluarkannya di dunia itu setelah dia bertemu dengan Tuhan kelak. Maka dalam ayat ni tersimpanlah sebuah janji yang mulia bahawa si hamba itu akan mendapat sekalian yang diinginkannya dengan sempurna dan indahnya. Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya, bukan seorang dua ahli tafsir mengatakan bahawa ayat yang jadi pimpinan umum bagi seluruh orang yang beriman ini telah bertemu pada diri sahabat Rasulullah SAW yang amat mulia iaitu Abu Bakar Siddiq.
Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahawa ayat ni diturunkan menuju Abu Bakar adalah pendapat seluruh ahli tafsir. Dia membenarkan dan menerima seruan Rasul dengan jujur, dengan tidak ada sisa keraguan barang sedikit pun sejak mula dia memeluk Islam. Abu Bakar ni pertama dia beriman dengan apa yang Nabi bawa seluruhnya. Dia seorang yang takwa kepada Allah dan seorang yang sangat pemurah. Beriman dengan Nabi, bertakwa dan pemurah. Abu Bakar membeli Bilal, kemudian membebaskannya. Harta bendanya dikeluarkannya untuk menyatakan taat kepada Allah dan untuk membela junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperhitungkannya berapa dinarnya habis, berapa dirhamnya keluar untuk mengharapkan wajah Allah. Dan perbuatannya itu sekali-kali bukan kerana membalas jasa orang kepadanya, melainkan dialah berjasa kepada orang. Seluruh ketua-ketua kabilah merasakan bekas baik budinya. Ni Abu Bakar. Sehingga Urwah bin Mas'ud, ketua kabilah Thaqif dalam perdamaian Hudaibiyah, mengakui terus terang bahawa hatinya sudi memeluk Islam, tetapi jangan hendaknya kerana segan kepada Abu Bakar, kerana dia merasa berhutang budi kepada Abu Bakar. Dan dialah yang membeli Bilal. Nampak? Bilal kena seksa dengan orang waktu dia hamba. Abu Bakar beli. Bilal masuk Islam dipaksa oleh penghulunya, iaitu tuan dia Umayyah bin Khalaf. Jemur Bilal, letak batu atas badan dia, paksa dia berkufur. Abu Bakar beli. Abu Bakar beli dan bebaskan Bilal. Dan dia kata dialah yang membeli Bilal yang telah diseksa oleh penghulunya Umayyah bin Khalaf ketika Bilal dijemur di atas pasir panas, dan setelah dibelinya langsung dimerdekakannya. Padahal di saat kaum itu muslimin sangat sengsara kerana aniayaan orang Quraisy. Dia tak peduli pun, dia beli, dia bebaskan. Sedangkan beli boleh guna lagi. Hamba mahal zaman tu. Dalam mahal boleh kerja pula tu, boleh buat untung pada diri sendiri. Abu Bakar tak fikir. Dia beli, dia bebaskan. Dia yang menemani Nabi SAW seketika hijrah ke Madinah. Dan sebelum itu, dia pula yang terlebih dahulu menyatakan saya percaya, seketika mengatakan bahawa tadi malam baginda Isra' dan Mi'raj, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling menyenangkan kepadaku kerana bersahabat dengan dia beserta hartanya ialah Abu Bakar. Kalau ada dalam kalangan umatku orang yang kujadikan khalil, itu teman sangat karib, Abu Bakar orang ni. Tapi Nabi tak boleh lah, sebab Allah telah menjadikan Nabi itu, sebab Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi itu sebagai Al-Khalil. Baik. Sungguh pun ahli-ahli tafsir telah menyatakan bahawa ayat ini telah menyatakan kepribadian Abu Bakar, namun dia bukanlah bererti tertutup untuk orang lain. Orang lain pun boleh dapat sifat-sifat dermawan, sifat takwa, sifat membenarkan Nabi ni, orang lain boleh dapat. Tapi Abu Bakar itu sebagai contoh manusia selain Nabi yang pernah ada dalam sejarah, yang telah berjaya membuktikan diri dia sebagai orang kata apa, contoh bagi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalu-lalukan sekejap. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kalau kita bagi sedikit sedekah duit tapi kerap, adakah lagi baik dari bagi banyak tapi sekali? Contohnya kalau seseorang ada bajet untuk memberi sedekah dari gaji dia sebanyak 100 sebulan, adakah lagi bagus dia bagi 25 setiap Jumaat di masjid atau sekaligus 100 sekali jaza? Jazakumullah khair. Sebenarnya sedekah yang paling baik ialah sedekah yang pertama yang dilakukan ketika kita ikhlas dan yang paling bermanfaat. Jadi kita nilailah, kalau kata kita bagi RM25, adakah ia bermanfaat pada orang ataupun tidak? Itu kita pulang pada kita. Kan ada orang mungkin dia rasa nak bagi RM25 pada orang ni sudah kata dia bagi 4 orang, cukup untuk semua. Okey, Allah Ta'ala akan hitung pahala. Yang penting kadar keikhlasan. Itu yang paling penting. Sebab itu sahabat kalau bagi satu tadahan tangan ataupun separuh, yang mereka bagi untuk agama lebih baik daripada kita bagi emas sebesar Bukit Uhud. Kerana kadar pengorbanan mereka. Jadi, fikir yang mana yang paling bermanfaat untuk kita dan yang paling ikhlas, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah dalam Islam selawat agar jasad tak hancur? Saya jumpa dalam YouTube, katanya baca 11 kali selepas subuh. Selawatnya Allahumma sallallahu ala sayyidina
Sayyidina Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad, salim Nabi ahsanikal al-qadim. Ini bukan selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Saya pun tak tahu mana dia tahu selawat ni menyebabkan jasad tak hancur. Yang mana jasad tak hancur ni jasad anbiya dan jasad syuhada dan orang-orang saleh yang Allah Ta'ala pilih. Tapi kalau jasad kita hancur, bukanlah bermakna kita ni tak layak mendapatkan ampunan Allah. Kita doa. Yang penting, jangan buat benda-benda yang pelik. Apa yang Nabi ajar kita buat. Elakkan diri kita daripada sibuk dengan benda-benda yang tidak pasti dalam agama ni. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Walaupun hari ini tak ramai, saya faham. Sebab hari ini orang balik kampung, cuti panjang kan. Jadi tuan-tuan masih lagi setia bersama dalam kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya juga nak ucap terima kasih banyak kepada tim Tafaqquh Fiddin yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah. Jangan susah hati, tak ramai ke ramai ke, yang penting kita sediakan platform. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hitung sebagai amal saleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.